اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kita akan membaca muka surat 173 ayat 171. Ya, minta maaf tadi suara tidak dengar. Ya, terima kasih Zainal Asmuni. Suara tidak dengar kerana saya terlupa nak onkan mic. Jadi minta maaf. Ya, minta maaf insya-Allah. Tadi ni ter off mic. Ya, jadi insya-Allah dengar aku. Baik. Jadi baik, terima kasih yang komen. Kerana kalau tanpa komen tadi tu sampai daripada awal sampai ke akhir tak dengar suara. Baik, terima kasih kepada semua yang komen bahawa suara tidak ada, suara tidak dengar. Baik, terima kasih. Terima kasih semua. Ya, dengan salamnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Baik. Kita akan baca pada muka surat 173 ayat 171 suratul A'raf. Baik, seperti yang tertera pada skrin, insya-Allah bersama kita membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون
ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, telah pun kita membaca muka surat 173 ayat 171 hingga ayat 178 Allahumma salli ala Muhammad, surah Al-A'raf. Baik, Alhamdulillah, dengar dah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih semua yang beri komen. Ya, kalau tidak ada komen ni, rasanya sampai ke akhir ni suara tak dengar. Pasal Allahumma salli ala Muhammad kita off tadi ni, terlupa nak on balik. Jadi terima kasih ya, terima kasih tuan-puan. Baik, insya-Allah kita akan teruskan dengan Allahumma salli ala Muhammad. Itulah hukum tajwid yang terkandung dalam ayat yang kita baca sebentar tadi. Muka surat 173. Baik, kita tengok pada ayat yang pertama, iaitu ayat 173 dari suratul A'raf. Wa id nataqunal jabal. Kalimah nataquna, qaf yang sukun dalam kalimah tersebut adalah qalqalah sughra, berdetak kecil. Kemudian ka'annahu, nun yang bertasydid atau bersabdu, wajibul gunnah, wajib dengung. Zullatun wa dhannu, tanwin bertemu dengan waw, idgham ma'al gunnah, memasukkan tanwin ke dalam waw beserta dengung. Kemudian wa dhannu, nun yang bersabdu, sama juga tadi, wajibul gunnah, wajib dengung dua harakat. Kemudian wa dhannu annahu, panjang tu di situ mad jaiz munfasil, panjang sekadar 4 atau 5 harakat. Kemudian annahu, nun yang bertasydid, sekali lagi mad, sekali lagi idgham, itu wajibul gunnah, wajib dengung dua harakat. Waqi'un bihim, tanwin bertemu dengan ba, iqlab, dengung. Allahumma salli ala Muhammad, dengung sekadar dua harakat. Khudhu ma atainakum, ma panjang di situ mad jaiz munfasil kerana dua kalimah, sama dengan tadi wa dhannu annahu, mad jaiz munfasil panjang 4 atau 5 harakat. Kemudian atainakum biquwwah, mim mati bertemu dengan ba, ini ikhfa syafawi, dengung sekadar 2 harakat. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Baik, sebelum kita teruskan, kita lihat dua hukum ya. Satu, iqlab, tanwin bertemu dengan ba, yang di sini waqi'um bihim. Kemudian mim mati bertemu ba, atainakum biquwwah. Ni dia ada sedikit perbezaan dari sudut bacaan. Bagaimana yang kita sebut dalam pertemuan kita yang sebelum ini, bagaimana membaca iqlab dan bagaimana membaca ikhfa syafawi. Baik, iqlab yang kita sebutkan bahawa dalam melafazkan tanwin tu, waqi'un, dia tidaklah dengan huruf mim yang mati, dalam erti kata Allahumma salli ala Muhammad, tutup rapat bibir, dengan tidak menutupkan rapat bibir. Ada sedikit ruang terbuka, sedikit saja. Waqi'um bihim, kalau rapat waqi'um, tak tepatlah, kurang tepat. Waqi'um bi, nak sebut bi tu barulah rapat, kena rapat juga. Ba huruf bibir. Nak sebut ba tanpa rapat, waqi'un, tak bunyilah. Pasal ba tu huruf bibir memang kena rapat. Sebelum rapat tu dia terbuka waqi'un bi, bi rapat baliklah pasal nak lafazkan huruf ba. Beza dengan atainakum biquwwah, pasal dia mim mati, huruf mim dah, ma huruf bibir dah. Baik, kesel tak gerak. Macam mana ni tak gerak?
Baik, waqi'um bihim dengan atainakum biquwwah. Baik, atainakum biquwwah ni kita rapak bibir lah pasal huruf mim mati. Yang ni rapak. Yang iqlab tidak rapak, ada sikit saja. Bukan terbuka, tutup, tapi terbuka ruang sedikit saja. Baik. Kemudian biquwwatin wadhkuru, tanwin bertengah waw, idgham ma'al ghunnah, memasukkan tanwin ke dalam waw berserta dengan dua harakat. Kemudian la'allakum tattaqun, diakhir dengan ma'arif disukun 2 4 6 harakat. Baik, kita contohkan bacaan untuk hukum tajwid yang kita sebutkan sebentar tadi. Tuan-tuan boleh perhatikan. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بهم خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ. Tak sampai apa. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Baik. Ayat ni dia 2 baris panjang dan dia tak ada tanda waqaf. Jadi kita nak kena carilah waqaf. Kerana kita tak sempat sampai ke akhir ayat. Sebab ada 2 mad jaiz, kemudian banyak hukum gunnah. Wajibul gunnah saja pun ada 1, 2, 3 wajib gunnah. Iqlab 1, ikhfa syafawi 1, kemudian idgham ma'al gunnah 1. Hak dengar pun memakan nafas kita lah, pasal 2 harakat. Jadi tadi sebenarnya kita boleh berhenti pada waqi'um bihim. Nak sambung terus pun tak apalah. Khudhu ma atainakum biquwwatin. Baik. Kemudian kita berpindah kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat yang ke-172. Wa idh akhadha rabbuka min bani. Sekali lagi bertemu dengan iqlab, nun mati bertemu dengan ba dengung. Bani Adam, panjang bani adalah jaiz munfasil kerana 2 kalimah, panjang 4 5 harakat. Kemudian min zuhurihim, nun mati bertemu Allah, ikhfa hakiki dengan 2 harakat. Zurriyatahum wa ashhadahum, dua-dua min ni izhar syafawi jelas bacaan, tak ada masalah. Semini pun jelas juga. Ala anfusihim, ala panjang tu mak jaiz munfasil, pak ditau 5 harakat panjang dia. Anfusihim numati bertemu dengan fa, ikhfa syafawi. Alastu bi rabbikum, ni kita bertemu dengan sad lam ya, iaitulah waqaf sili atau harus waqaf wasal lebih aula. Waslu ula, wasal lebih aula. Baik. Kemudian qalu bala syahidana. Baik, yang ni tuan-tuan puan-puan boleh perhatikan, hak ni tak banyak dalam Quran ada. Tak banyak. Tak sama dengan sad lam ya, tak sama dengan, tak banyak dengan jim, tak banyak dengan qaf lam ya, lam alif, mim dan sebagainya. Yang ni tanda 3 titik. Baik. Kita akan bertemu 3 titik ni pada 2 tempat. Dalam satu ayat mesti ada 2 tempat, 3 titik. 3 titik 2 tempat, jadi 6 titik lah. Memanglah 6 titik. 3 pertama dan 3 yang kedua. Ni 3 yang pertama, 3 yang kedua. Mesti kita akan bertemu 2 berangkai lah titik 3, kemudian akan temu titik 3 juga. Ni maksud dia harus waqaf pada salah satu daripada 3 titik tu. Tak boleh berhenti kedua-dua titik. Jadi kita contohkan bagaimana yang kalau kata berhenti sini, mana kalau berhenti sini sin tak boleh berhenti. Contoh qalu bala, berhenti sini. Jadi hak ni kena sambunglah. Syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Macam tu. Kalau kita berhenti sini, hak yang kedua, yang pertama jangan kita berhenti. Macam gini, macam kita baca tadilah. Qalu bala syahidana. Macam tu.
Samalah ayat yang kedua dari suratul Baqarah yang kita duk baca selalu dalam Allahumma salli ala Muhammad, yang kita baca selalu dalam Allahumma salli ala Muhammad, yang kita baca selalu dalam apa, tahlil, ya, ayat yang kedua surah Baqarah. Bagaimana ayat yang kedua? Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi kita biasa baca berhenti pada fi. Dia titik 3 tu kan Allahumma salli ala Muhammad. Kita tunjuk contoh pada Allahumma salli ala Muhammad, surah Baqarah. Surah Baqarah duduk di muka surat yang kedua. Cantik. Baik. Nampak sini 3 titik yang pertama, kemudian 3 titik yang kedua. Biasa kita baca berhenti di sini. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Biasa itu. Sini pun boleh kita berhenti. Tapi tak biasa kita baca. Kita beri contohkan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Macam tu. Nak sambung pun boleh. Tapi lebih utama berhenti pada salah satu daripada tiga pula. Salah satu daripada 2 tempat yang 3 titik ni. Macam tu. Ya. Biasa kita baca berhenti yang kedua. Bolehlah jangan-jangan nak bagi pelik sikit. Tapi tak salah lah. Kerana tak biasa kita berhenti sini. Bila berhenti dia jadi qalqalah kubra dah sini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu pada surah Baqarah 5 ayat pertama yang kita baca selalu dalam tahlil. Baik. Jadi kita kembali kepada ayat yang kita baca. Qalu bala, berhenti bala ni, syahidna ni kena sambung. Atau bala dengan sambung dengan syahidna berhenti sini. Baik, tu. Kemudian syahidna ada yang sukun kalau surah na panjang. Kalau kita sambung dia jadi mak jair. Kalau kita berhenti macam tadi tak jadi mak jair, jadi mak asli biasa. Tu harakat. Ya, macam tadi kita berhenti bacaan kita yang awal tadi, yang permulaan kita berhenti sini. Antakulu nun mati bertemu dengan ta ifa hakiki dengan 2 harakat. Kemudian inna kunna, dua-dua ni wajib uluna, wajib dengung. An hada nun mati bertemu dengan ha izhar halki, jelas bacaan nun mati. Filin ma'arif disukun boleh baca 2, 4, 6 harakat. Baik, kita baca sekali lagi pengulangan untuk diperhatikan hukum tajwid yang terdapat dalam ayat tadi. Tarik nafas kena panjang sikit. Pasal sini berhenti pun sini. Baik. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Jadi sini kita beri contoh berhenti bala. Qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Ma'arif disukun dengan wajah 4 harakat. Baik. Dia lari saja ni. Page ni lari saja. Baik. Kemudian Hasanah Muhammad Yusuf dari segi komen tak nampak gambar. Nampak gambar yang mana? Tak nampak gambar. Boleh jadi tadi itu dia lari. Baik. Jadi kita kembali kepada ayat yang kita perbahaskan, iaitu ayat 173 hukum tajwid. Pada ayat 173 Allahumma salli ala Muhammad. Lari jauh pula. 73. Baik. Okey.
Maafkan saya. Kemudian ayat 173, au taqulu dengan innama, dua panjang di situ kan. Dua-dua mak jaiz mufassir kerana dua kalimah. Kedua-dua tu dua kalimah. Panjang 4 5 harakat. Innama wajibuluna wajibum dalam kalimah tersebut. Abauna. Mari kesal hilang. Okey. Kat situ. Masya Allah. Nak pakai mah Baik. Okey, tak apa. Abauna mad wajib muttasil. Hak ni mad wajib muttasil kerana Allahumma salli ala Muhammad satu kalimah ya. Yang tadi ni dua kalimah. Tapi bacaan dia samalah. Qiraah yang kita baca Hafsin an Asim, Tariq Syatibiyah dengan bacaan 4 kalimah rakaat. Min qabl, nun mati bertemu dengan qaf, ifa hakiki dengan 2 harakat. Qablu ba yang sukun ni qalqalah sughra. Jadi kalau kita berhenti sini dia susah sikit kita nak lafazkan pasal pertama ba yang mati qalqalah dah, kemudian lam ni mati ujung. Kerana kita nak waqaf dia kena matikan dia ni. Jadi min qabl ba tu qalqalah berbunyi dan lam yang ujung qabl. Tapi payah tu sambunglah. Wa kunna wajibun 2 harakat. Dzurriyyatan min ba'dihim. Ni dua pula hukum guna. Tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'luna. Masukkan bersama dengan 2 harakat. Kemudian iklab pula dengan juga. Kemudian waqaf sa lam ya wasal lebih aula afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Ba yang sukun qalqalah sughra diakhiri dengan ma arif disukun 2 4 6 harakat. Baik, kita baca ayat ni. Kita try tengok waqaf pada sa lam ya ni. Kalau tak boleh waqaf sini, kita waqaf min qabl. Kemudian sambung terus pun tak apa. Au takunu innama asyraka abauna min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Baik. Alhamdulillah. Demikian Allahumma salli ala Muhammad. Hukum tajwid yang terkandung ayat 171 hingga 173 dari surah Al-A'raf. Baik, sebelum tu kita nak tengok ada soalan. Tak ada. Alhamdulillah Ustaz, bacaan dan pengisahan rohaniah ini sedap. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Zainal Asmuni, boleh share kepada rakan-rakan yang lain agar Allahumma salli ala Muhammad kita beroleh manfaat semua. Ya, kerana dalam mempelajari, belajar dan mengajar Al-Quran ini adalah sebaik-baik pekerjaan. Disebutkan dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu iaitulah orang yang ta'allama al-Quran, dia belajar Quran, wa 'allamahu dan mengajarkannya. Ya, alhamdulillah kita semua yang hadir dalam live ini tergolong dalam golongan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebab itu kita selit juga hukum tajwid, kerana dalam hukum tajwid ni kita belajar memperbaiki bacaan Quran. Kemudian kita masukkan juga kepahaman itu Allahumma salli ala Muhammad sebagai untuk tambah nilai selain daripada kita baca dengan bacaan bertajwid cantik dah. Kemudian kita tambah nilai dengan ambil kepahaman daripada ayat yang kita baca. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita tengok pada kepahaman ayat. Pada ayat 172 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan kita akan perhatikan Allahumma salli ala Muhammad
kenapa titik 3 tu kenapa berhenti sini tidak boleh berhenti, kerana apa tu kesinambungan dia. Bila berhenti sini, hal ni cantik sambung gini, bila berhenti sini hal ni cantik kena sambung antara tu, ya, kan ada maksud dia tersendiri. Qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Mafhumnya 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan daripada sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala. Kalau kata setakat tu, mereka berkata bahkan, bala. Ataupun qalu bala syahidana, bahkan kami bersaksi. Macam tu. Ataupun kalau kata kita waqaf bala, qalu bala, mereka menjawab bahkan, syahidana an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kami bersaksi agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sungguhnya ketika itu kami leka terhadap ini. Jadi Allah sebutkan dalam ayat ini sebagai satu ikatan, ya, perjanjian ahad, iaitu perjanjian Allahumma salli ala Muhammad, anak cucu-cucu Nabi Adam, ya. Anak Nabi Adam, cucu-cucu Nabi Adam lah. Tulang sulbi nak sebut tadi tu kan, min bani Adam, semua kita lah manusia ni. Kesaksian bahawa semua menjawab, di alam ruh lagi semua ruh menjawab, qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi kesaksian itu kita kena haruslah diperbaharui. Perbaharui dengan lafaz syahadah, kalimah syahadatain, dua kalimah syahadah. Kerana itu orang yang lahir daripada bukan Islam, dia kena mengucap dua kalimah syahadah sebagai kesaksian kita sebut apa tadi ni, mengulangi kesaksian tersebut. Benar dah dilafazkan ketika alam arwah, alam ruh dulu. Bila lahir ke bumi ni macam-macam lah manusia. Lahir daripada ibu bapa mak ayah yang Kristian, maka lahir dia sebagai seorang Kristian sehingga dia mencari agama, dan akhirnya ataupun dia tidak mencari, dan akhirnya Allah beri hidayah, ya. Maka dia kembali kepada Islam dengan memperbaharui kesaksian dia dengan mengucap dua kalimah syahadah. Dan kita sentiasa kena memperbaharui iman, ya. Dan seringkali kita perbaharui iman ketika mana kita melafazkan syahadatain ini ketika dalam solat, dan lafaz syahadah itu termasuk dalam rukun, dan tasyahud akhir tu kan, bacaan tasyahud akhir tu lafaz kalimah syahadah. Maka dalam melafazkan itu kita menyatakan kesaksian bahawa Allah, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Jadi perbaharui keimanan, kesaksian kita, kerana di alam arwah kita telah menyatakan qalu bala syahidana. Maka mereka, iaitu ruh-ruh semua ni, ruh-ruh kita semua ni mengatakan bala, bahkan kami bersaksi. Lagi apa? Agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan sungguhnya ketika itu kami leka terhadap janji ini, kesaksian ini. Ya, bila orang yang kufur kepada Allah, orang yang kafir, ya, musyrik, munafikin, ya, maka nanti di hari akhirat, ya, mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dinyatakan bahawa, ya, disebutkan ayat ini, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, lalai. Dalam kehidupan di dunia, lalai dengan kehidupan di dunia sehingga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan amal ibadah ataupun tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka itu kita petik satu ayat daripada muka surat yang ke-173
Mudah-mudahan Allahumma salli ala Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menerima iman kita, menerima kesaksian kita pada kehidupan kita, di dalam kehidupan Allahumma salli ala Muhammad di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, agar kita nanti kembali kepada Allah sebagai jiwa yang tenang. Allah suruh kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah suruh orang yang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kamu redha dan diredai oleh Allah. Fadkhuli, masuklah wahai hamba-Ku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurgaku. Maka itu suruhan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita, kehidupan nanti yang hakiki di hari akhirat nanti. Muslimin muslimat rahimakumullah. Baik, demikian. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat dan ganjaran melalui perkongsian kita dan pengajian Al-Quran kita pada malam ini, satu muka surat. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Dan sekali lagi kita nak memberitahu, mewawarkan bahawa nanti dalam bulan Ramadan, kerana awal Ramadan masih lagi kita dalam keadaan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, lebih kurang 5 hari 5 malam. Jadi insya-Allah kita bercadang untuk mengadakan tadarus secara live online, 1 juzuk 1 hari. Insya-Allah berakhir Ramadan 1 kali khatam secara online sekiranya diizinkan Allah, iaitu dalam sehari 2 kali, petang setengah juzuk dan malam setengah juzuk. Dan kita akan bermula pada malam pertama Ramadan, iaitu setengah juzuk pertama, dan selesai juzuk pertama pada petang keesokannya. Jadi bagaimana kalau sekiranya malam Ramadan, malam pertama Ramadan itu kami malam Jumaat, maka malam Jumaat itu 10 malam kita akan baca setengah juzuk. Kemudian keesokan petangnya selepas asar 5 petang, 5:30 petang, kita baca lagi setengah juzuk, malamnya setengah juzuk yang kedua. Begitulah sehingga berakhir Ramadan. Itu azam kita. Maka mudah-mudahan azam itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan kita, diberikan line yang clear. Kerana kalau masalah line pun jadi masalah juga. Jadi mudah-mudahan. Kemudian dalam kesempatan beberapa hari nak masuk Ramadan ini, kita bercadang untuk mengadakan kita kupasan satu kitab panduan yang dikeluarkan oleh JAKIM, iaitu berkaitan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkaitan dengan solat sunat tarawih. Nanti kita akan beritahu itu kerana dalam PKP ini kita tidak dapat menghadirkan diri ke masjid, jadi tak boleh berjemaah, tak boleh jadi makmum. Jadi kita jadi makmum jugalah, berjemaah juga di rumah. Jadi sebolehnya kalau boleh dalam setiap rumah tu berjemaah, jadi ketua keluarga menjadi imam. Dan insya-Allah kita akan adakan pada esok malam, ni seperti yang tertera ni, iaitu huraian buku panduan solat sunat tarawih yang dikeluarkan oleh JAKIM. Kerana apa? Allahumma salli ala Muhammad, tidak dapat pergi ke masjid, tadi tak boleh berjemaah, maka berjemaah di rumah. Jadi PKP ni ketua keluarga jadi imam. Jadi ketua keluarga haruslah berusaha untuk memperbaiki sedikit pada bacaan, dan juga Allahumma salli ala Muhammad untuk memimpin solat tarawih di rumah masing-masing. Insya-Allah pada esok malam 9 suku malam, sekiranya diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita pada malam ini beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك. Allahumma ya Allah, penyakit ini, virus COVID-19 adalah tentera daripada tentera-tenteramu. Tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu amman tasha. Kau tipakan kepada siapa yang kau kehendaki dan kau palingkan kepada siapa yang kau kehendaki. Allahumma fasrif anna, ya Allah, jauhkanlah penyakit ini daripada kami. Wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa zararina. Ya Allah, juga jauhkanlah daripada rumah kami, daripada ahli keluarga kami, isteri kami, anak-anak kami. Wa biladina wa biladil muslimin, negara kami dan negara-negara kaum muslimin. Wa hafadna mimma nakhafu wa nahdhar, dan jagalah kami dari apa yang kami takuti dan yang kami waspadai. Fa anta khairun hafidha, karena sungguhnya engkaulah sebaik-baik penjaga. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna du'aana wa qira'atana wa hajatana wa a'malana wa niyyatana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.